Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dr. Norman. Hari saya nak cakap tentang satu topik yang menjadi persoalan banyak orang, iaitu tentang makanan yang kita selalu makan, iaitu tepung gandum. Adakah benar tepung gandum tu satu bahan yang tidak sihat? Kita kena nilai tentang kandungan tepung gandum. Okey. Kita memang biasa makan tepung gandum sebagai makanan harian kita. Contohnya kita makan roti canai, kita makan roti putih, kita makan biskut, kita makan mi, yang semuanya dibuat daripada tepung gandum. Tapi yang kita tak sedar sebenarnya, tepung gandum adalah antara masalah kesihatan yang utama kerana dia adalah makanan dikonsider sebagai karbohidrat proses. Tepung gandum dibuat daripada bijirin gandum. Okay. Bijirin gandum yang ada sekarang sebenarnya adalah bijirin yang telah dimodified secara genetik menjadi menjadi satu bijirin yang lebih besar sebenarnya saiz dia, dan juga menghasilkan hasil yang lebih banyak, dan dia dihasilkan dengan lebih banyak, so dia dijual di seluruh dunia sebagai makanan manusia. Tapi kesan daripada perubahan genetik tu menyebabkan dia ada masalah kepada manusia sekarang. Okay, oleh kerana kita semua makan tepung gandum dalam bentuk tepung, iaitu benda yang diproses, dia ada satu masalah kerana karbohidrat proses berdasarkan kajian adalah punca kepada banyak masalah, terutama kerana sifatnya yang memberi indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik itu ialah kadar pengukuran berapa cepat satu makanan yang berkarbohidrat tu meningkatkan paras glukosa darah selepas dimakan. Jadi tepung gandum sebagai karbohidrat proses, bila kita makan dalam masa yang sekejap, paras glukosa kita akan naik. Itu adalah masalah utama kerana itulah dia dikatakan sebagai mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Okey. Makanan yang berglikemik indeks tinggi akan menyebabkan masalah insulin tinggi. Okay. Bila kita makan terlampau banyak tepung gandum dan makanan karbohidrat yang berglikemik indeks tinggi, maka paras insulin kita akan sentiasa tinggi, dan kesannya selepas bertahun-tahun kita lakukan, kita akan mendapat masalah yang dipanggil sebagai rintangan insulin. Rintangan insulin. Seseorang yang menghadapi masalah rintangan insulin akibat pengambilan karbohidrat proses yang berlebihan akan akhirnya mendapat penyakit yang kita semua tahu sebagai kencing manis atau diabetes mellitus. Sebab tu pengambilan berlebihan tepung gandum akan akhirnya menyebabkan masalah diabetes. Ini kita kena faham. Itu yang faktor yang kedua. Dan masalah yang ketiga, masalah yang ketiga ialah kerana kandungan satu protein. Tepung gandum mengandungi satu bahan protein di dalamnya yang dipanggil sebagai gluten. Gluten di dalam tepung gandum akan menyebabkan masalah kesihatan kerana apabila kita dimakan, dia akan mengganggu usus kita, lining dalaman usus itu, menyebabkan dia mengalami masalah yang dipanggil sebagai radang, dan bila berlaku radang maka akan berlaku renggangan antara sel-sel dalam usus, yang keadaan itu dipanggil sebagai leaky gut syndrome ataupun sindrom ketirisan usus. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Bila orang menghadapi masalah sindrom ketirisan usus, dia akan mengalami masalah kekurangan nutrisi dan juga mengalami masalah gangguan penghasilan bahan-bahan yang penting untuk kesihatan. Contohnya gangguan kepada penghasilan bahan yang dipanggil sebagai serotonin. Serotonin adalah bahan neurotransmitter yang penting untuk kestabilan otak kita, iaitu dipanggil sebagai happy hormone. Jika kita mengalami kekurangan serotonin, maka kita akan mengalami masalah mental, iaitu depression, kemurungan, dan juga masalah anxiety neurosis, iaitu kerisauan yang melampau. Itu adalah antara masalah gluten. Gluten bukan hanya ada dalam tepung gandum, ia juga ada dalam rye, ada dalam barley, dan juga ada setengah oats. Sebab itu pengambilan makanan yang tinggi gluten menyebabkan banyak masalah kesihatan. Dan juga antara masalah lain yang disebabkan gluten adalah masalah penyakit keradangan usus yang kronik. Contohnya celiac disease, IBS, irritable bowel syndrome dan sebagainya. Itu semua adalah gangguan akibat gluten, dan kajian telah menunjukkan dengan berhenti mengambil tepung gandum akan improve keadaan tu, akan membaiki masalah tu, dan penyakit tu akan dapat dipulihkan. Sebab tu kita perlu mengelakkan, bagi orang yang sensitif pada gluten, dia perlu mengelakkan pengambilan tepung gandum. Antara masalah lain pengambilan tepung gandum juga adalah kerana tepung gandum mengandungi bahan yang dipanggil FODMAPs. FODMAPs ni adalah bahan fructose oligo disaccharide dan yang ada di dalam tepung gandum tu yang menyebabkan masalah
tidak selesa dalam perut. Masalah kembung perut, masalah angin, masalah rasa bloated, rasa rasa angin lah dalam perut. Sebab tu pengambilan tepung gandum menyebabkan banyak pelbagai masalah yang tidak baik untuk kita lah. Okey. Sebab tu dan lagi satu masalah, tepung gandum yang ada di pasaran ni, terutama tepung gandum yang halus tu, yang tepung gandum yang kita white ataupun tepung gandum putih yang biasa yang digunakan untuk buat kita buat roti canai, kita buat roti putih, kita buat kuih dan sebagainya, sebenarnya ada hanya karbohidrat sebenarnya betul. Dia tidak mengandung sebarang vitamin dalam dia. Jadi dia dikira tanpa zat surih. Maksud dia kalau kita ambil tepung gandum yang whole grain, dia masih ada vitamin B kompleks dan sebagainya. Tapi bagi tepung gandum putih, dia hanyalah kalori kosong. Dia adalah sama seperti pengambilan gula putih. Yang mana ini menyebabkan masalah kesihatan untuk jangka masa panjang. Sebab tu pengambilan tepung gandum sebenarnya adalah satu kaedah pengambilan makanan yang tidak sihat yang akan menyebabkan gangguan kesihatan untuk jangka masa panjang. Jadi kalau boleh kita elakkan pengambilan jika kita ada masalah diabetes, kita ada masalah obesity, menurunkan berat, dan juga ada masalah perut selalu kembung, masalah eczema, masalah asma, masalah alergik dan sebagainya. Semua adalah berpunca dari masalah gluten yang ada dalam tepung gandum. Okey. Itulah masalah yang utama dalam tepung gandum. Kalau boleh kita elakkan dan kita lebihkan dalam penggunaan makanan yang berasaskan beras jika kita masih mahu mengambil karbohidrat sebagai pemakanan harian kita. Okey, sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang lain tentang topik-topik yang lain, insyaAllah. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih banyak.